Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kita ni fatwa iman, beriman kepada Allah dalam bab beriman kepada Allah. Pertanyaan yang ke-11 dia. Tuhan umat Islam, Tuhan umat Islam. Ada orang tanya soalannya, ada orang tanya, saya bukan Islam tetapi saya ingin tahu siapakah Tuhan umat Islam. Dia tanya gitu. Siapa Tuhan umat Islam ni? Jawapan bagi persoalan yang kamu kemukakan ialah berdasarkan Al-Quran. Jawab kita walaupun kata kafir tak terima Quran ke apa pun, sebenarnya kaedah berfikir, cara berfikir tak mesti guna ilmu falsafah, ilmu mantik Yunani saja dah. Dalam Al-Quran ni cara berfikir mudah tu yang ajar juga. Nah, dalam Al-Quran Allah SWT sebut cara berfikir yang betul, yang benar untuk hadapi pemikiran kafir yang salah. Ada dah dalam Al-Quran. Jadi kita kena guna juga Quran. Walaupun kita kata tak guna, kau guna pun kita mesti guna lah mana pun. Nabi pun berdakwah kepada orang kafir Quraisy guna Al-Quran. Firman Allah SWT, "Zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil." Maksudnya yang demikian adalah Allah. Zalikumullah rabbukum, Tuhan kamu. Tuhan Allah ni Tuhan kamu dah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. La ilaha illahu. Maka beribadahlah kamu kepadanya dan ingatlah Dia yang mentadbirkan segala-galanya. Khaliqu kulli syai' fa'buduh wa 'ala kulli syai'in wakil. Jadi kita poin dia pertama, Tuhan kita nak sebut kepada orang kafir ni Allah Tuhan kamu. Lepas tu dia lah berhak disembah, bukan tok wali, tok guru, berhala, kubur ke apa dah. Jadi poin kedua, sebab apa kita kena sembah, kena ajak kawan kafir? Kerana Allah ni ciptakan setiap sesuatu. Kita ajak dia berfikir semua hak benda yang ada ni, alam ni semua ni, makhluk ni adalah Allah yang cipta dah. Allah yang buat. Oleh sebab itu kita kena beribadah kepada Allah sahaja dah. Dan kita kena ingat yang atur, yang takbir segala-galanya, wakil yang urus supaya tidak jahanam alam ni. Kita kalau kita belajar sains betapa detailnya sistem dalam tubuh badan kita, berapa detailnya sistem matahari bumi bergerak ni dah. Sedikit je berbeza akan rosak jahanam. Sistem alam ni mesti ada penjaganya dah, pentadbirnya iaitu Allah SWT dah. Jadi benda tu kita ada berfikir gini lah. Pada ayat Quran ni lah, tak payah guna ilmu kalam hak pelik-pelik lah. Surah Na'am ayat 102. Kaum muslimin menyembah Allah dan mengajak penganut agama lain juga menyembah Allah yang esa. Bukan sahaja orang Islam ni dia sembah Allah, dia ajak orang lain pun supaya sembah Allah yang esa juga. Firman Allah SWT, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun." Maksudnya katakanlah wahai Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kepada satu kalimah yang sama antara kami dengan yang kamu, iaitu kita semua tidak menyembah melainkan Allah dan kita tidak menyekutukannya. Jadi kita mula kita ahli kitab ke, kita ajak Kristian ke Yahudi ni, kita ajak nombor satu, berdasarkan kita guna kitab dia apa tak apa dah. Semua tu ada, memang ada. Yang nampak jelas lah kalau kita tengok-tengok, yang mengajak untuk sembah Allah sahaja, tidak menyekutukan Allah dengan tok wali, tok guru, nabi dan sebagainya untuk disembah, tak ada dah. Janganlah sebahagian kita mengambil sebahagian yang lain untuk dipuja. Ambil Nabi Isa ke Nabi apa? Nabi ke apa dah, nabi-nabi lain untuk dipuja dah. Dan didewa-dewakan selain daripada Allah sahaja dah. Jadi jangan ambil untuk puja, untuk dewa. Tuhan kecil lah dewa-dewa ni, maksudnya Tuhan kecil lah. Ada Rijalul Ghaib ke apa dah. Jadi jangan puja, jangan mendewakan selain daripada Allah. Kemudian jika mereka ahli kitab itu berpaling, yakni enggan menerimanya, katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahawa sesungguhnya kami berserah diri. Surah Al-Imran ayat 44. Serah diri pada Allah SWT, serah diri pada Islam. Bi anna muslimun, serah diri pada agama yang betul pada Allah SWT. Dakwah Nabi Nuh AS dan Nabi-Nabi lain kepada kaumnya ialah agar mereka menyembah Allah sahaja. Firman Allah SWT, "Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi 'abdullah ma lakum min ilahin ghairuh
Inni akhafu alaikum azab yawmin azim. Sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Nah, kita kena cerita benda ni kepada orang Cina, orang India, kau bukan Islam, Malaysia ni dah, ataupun siapa-siapa yang bukan Islam tentang Nabi Nuh ni dah. Ada setengah-setengah tu Cina ke apa, beratus ribu masuk Kristian dah. Dia berasa hebat Kristian dah. Tapi kita cerita Nabi Nuh asal-asal je, cerita ke apa. Lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Jadi Nabi Nuh ni ajak sembah Allah sahaja dah, bukan sembah Nabi Isa, sembah lain dah. Tidak ada Tuhan bagi kamu selain Dia sahaja. Allah sahaja Tuhan, bukan makhluk. U'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada Tuhan selain Dia sahaja dah. Sesungguhnya aku bimbang kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, di hari kiamat. Surah Al-A'raf ayat 59. Hak takut-takut kita nak cerita pada orang kafir ni guna hak ni. Dia tak percaya kecau, cerita dulu dah bahawa hak takut seksa masuk neraka dah. Takut-takut masuk neraka seksa. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa AS. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa AS, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis salata li dhikri. Maksudnya, sesungguhnya aku ialah Allah, tiada Tuhan. Sesungguhnya aku Allah dah. Innani anallah. Sesungguhnya aku Allah. La ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku. Fa'buduni, sembahlah aku. Wa aqimis salata li dhikri, dan dirikanlah solat untuk mengingatiku. Surah Taha ayat 14. Allah juga adalah Tuhan yang disembah oleh para malaikat. Malaikat pun sembah Tuhan, bukan malaikat jadi Tuhan kan. Setengah tu dewa-dewa, malaikat tu jadi dewa dah. Tidak ada siapa pun yang berhak disembah bersama Allah. Allah sahaja yang maha berkuasa, yang berhak disembah. Firman Allah SWT, Walahu man fis samawati wal ard wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun. Maksudnya, segala yang ada di langit dan yang ada di bumi adalah kepunyaan Allah belaka dah. Allah cipta, Allah jaga, Allah pelihara, punya Allah lah. Dan para malaikat yang berada di sisinya tidak berasa angkuh dalam menyembahnya. Hebat-hebat malaikat, gagah-gagah malaikat pun, kuat-kuat malaikat pun, semuanya tidak sombong. Semuanya sembah Allah belaka, hina diri ya. Dan tidak pula berasa letih menyembah Allah. Surah Al-Anbiya ayat 19. Tiada siapa yang berhak disembah selain Allah juga. Dia maha mencipta, Dia maha memberi rezeki, mewujudkan sesuatu yang tiada kepada ada, Allah belaka dah. Dan memberi kita pelbagai nikmat pun Allah juga dah. Ketua Syekh Muhammad Salih Al-Munajjid. Pertanyaan ke-12, antara arasy dan kursi. Ada orang tanya soalannya, apakah perbezaan antara kursi dan arasy Allah? Beza apa kursi dan arasy Allah ni? Jawapannya dah, mengikut pendapat yang paling sahih, kerusi adalah tempat kedua belah kaki Allah berpijak. Kalau kita tengok hadis gitulah. Lepas tu kata orang mujassimah pula. Nak guna hadis kata gitu. Jangan fikirlah dah, jangan koyak dah. Dia sebut dalam macam tu kita nak guna tak. Jadi kerusi ni tempat kedua belah kaki umpama lah, bukan kaki pun manusia pun makhluk ke apa dah. Perlu Allah tak bergantung dengan aras ke kursi ke benar. Allah berdiri sendiri, Allah ni maha berkuasa. Kursi tu Allah jaga dah. Kita ni kan tak kursi jatuh bawah dah. Allah tidak sebegitulah. Manakala arasy pula lebih besar daripada kursi. Hakikatnya tak boleh bayar lah. Arasy adalah makhluk yang paling besar. Dia adalah tempat Allah bersemayam mengikut caranya sesuai dengan keagungan Allah SWT, tanpa membagaimanakan, tanpa kita khayal lah. Memiliki banyak tiang yang dipikul oleh para malaikat. Banyak tiang lah arasy ni. Menganggap kursi dan arasy sebagai dua benda yang sama adalah satu kesilapan. Ada setengah ulama, setengah orang ni, ulama pada dah anggap kursi dan arasy sama, padahal salah benda gitu dah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu berkata, bainas sama'id dunya wallati taliha 500 amin wa baina kulli sama'in 500 amin wa bainas sama'is sabi'ati wal kursiyyi 500 amin wa bainal kursiyyi wal ma'i 500 amin wal 'arsyu fawqal ma'i wallahu fawqal 'arsy la yakhfa 'alaihi syai'un min a'malikum. Maksudnya, jarak antara langit dan dunia dengan langit berikutnya adalah sejauh perjalanan 500 tahun. Dan jarak antara langit dengan langit berikutnya adalah sejauh perjalanan 500 tahun. Jadi setiap langit beza dia tu 500 tahun jarak. 500 tahun cahaya, kelajuan cahaya kau gapo tak tahulah ni. Jarak antara langit ketujuh dengan kursi adalah sejauh perjalanan 500 tahun. Pula dah. Langit ketujuh ni sampai kursi 500 tahun juga ni. Jarak antara kursi dengan air adalah sejauh 500 perjalanan 500 tahun juga ni.
Arash berada di atas air dan Allah berada di atas arash lagi. Dan tiada tersembunyi sedikit pun amalan kamu di hadapannya. Di atas arash pun Allah tahu belakang dah. Urai Ibn Khuzamah dalam kitab Tauhid nombor 105 dan Al-Baqi dalam Asma' wa Sifat nombor 401. Hadis ini diklasifikasikan sebagai sahih oleh Ibn Qayyim. Rujuk Ijtima' Al-Juyush Al-Islamiyah muka surat 100 dan Az-Zahabi dan Al-Lulu muka surat 64 lah. Ketika membahaskan isi kandungan hadis di atas, Imam Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan bahawa kursi lebih besar daripada langit dan bumi, manakala arash lebih besar daripada kursi dia. Syarah Tauhid muka surat 97 hingga 98. Ada riwayat lain lah, cerita cincin lah ke apa dah. Atas pada pasir dah, ada perbincangan lepas ni lah sebenarnya. Arash Allah disebutkan secara khusus kerana ia adalah makhluk yang paling besar melebihi kursi dah. Rujuk tafsir Qurtubi jilid 8 muka surat 302 hingga 303. Firman Allah SWT, "Fata'ala Allahul Malikul Haqq, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim." Maksudnya maha tinggi Allah yang menguasai seluruh alam. Lagi benar dah. Al-Maliku menguasai seluruh alam. Al-Haqqu lagi benar dah. La ilaha illa hu, Tuhan melainkan dia. Rabbul arsyil karim, Tuhan yang memiliki arasy yang agung dah. Rabbul arsyil karim, Tuhan yang memiliki arasy yang agung. Surah Mukminun ayat 116. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nasu yas'akuna yawmal qiyamati fa akunu awwala man yufiqu fa idza ana bi Musa akhidhun bi qa'imatin min qawa'imil 'arsy fala adri afaq qabli am juziya bi sa'qatit turi." Maksudnya, manusia akan pengsan pada hari kiamat. Saya esok ni, pengsan manusia ni. Akulah orang pertamanya sedar. Tiba-tiba aku berjumpa Nabi ni. Aku berjumpa dengan Nabi Musa. Nabi kita, Nabi Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam. Jumpa dengan Nabi Musa. Jumpa dengan Nabi Musa yang sedang memegang salah satu tiang arash. Sedar-sedar tengok Nabi Musa ni pegang ada tiang arash. Aku tidak pasti sama ada dia sedar sebelumku atau dia dikecualikan. Kerana pernah pengsan ketika berada di terusin Saina. Tak tahu lah. Orang Bukhari nombor 3217. Khabar sedar tengok ada dah. Sama ada dia sedar dulu daripada pesel ke? Atau macam mana, wallahu a'lam lah dah. Arash dipikul oleh para malaikat yang perkasa lah. Gitu dah. Firman Allah SWT, "Alladzina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmah وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم." Maksudnya, malaikat yang memikul arash, malaikat yang memikul arash dan malaikat yang berada di sekeliling arash lah, bertasbih memuji Tuhannya dan beriman kepadanya, serta memohon keampunan bagi orang-orang yang beriman sambil berdoa, "Wahai Tuhan kami, rahmatmu dan ilmumu meliputi segala-galanya, maka ampunilah orang yang bertaubat dan mengikuti jalanmu, serta peliharalah mereka dari azab neraka." Surah Ghafir ayat 7 ni. Jadi malaikat ikut arash sambil bertasbih puji Tuhan, beriman kepada Allah, mohon ampun bagi orang beriman. "Wahai Tuhan kami, rahmatmu dan ilmumu meliputi segala-galanya, maka ampunilah orang yang bertaubat dan ikut jalanmu, serta peliharalah mereka dari azab neraka." Surah Ghafir ayat 7 lah. Jabir bin Abdullah berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udhina li an uhadditha an malakin min malaikatillah min hamalatil arsy inna ma baina syahmati udhunihi ila atiqihi masiratu 700 amin." Maksudnya, aku dibenarkan bercakap dengan salah seorang daripada malaikat yang memikul arash. Nabi kecek dengan malaikat memikul arash ni. Sesungguhnya jarak antara cuping telinga dengan bahunya, kalau dia berupa macam manusia, cuping telinga dia tu dengan bahu dia adalah sejauh perjalanan 700 tahun ni. Soalah 700 tahun ni. 700 tahun gapo, tahu cahaya kau gapo tahu lah, maksudnya jauh ni. Riwayat Abu Daud nombor 4727. Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah berkata bahawa sanad hadis ini menepati syarat sahih. Dan Imam Ibn Hajar pun kata sahih dalam Fathul Bari jilid 8 muka surat 65. Arash berada di atas kursi. Kursi pula berada di atas seluruh makhluk. Gitulah dah.
Untuk keterangan lanjut rujuk As-Sawa'iqul Mursalah jilid 4 muka surat 1308 Ibn Qayyim. Ada sebagai ulama berpendapat kursi adalah arash. Ada ulama kata kursi adalah arash. Tapi mengikut pendapat yang paling sahih ia berbeza dengan arash. Ada kita tengok dari dalil tadi berbeza lah tak? Keterangan seperti ini telah dinukilkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu dan yang lainnya. Perkara ini disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam kitabnya Sifatul Arsh dan Al-Hakim dalam Mustadrak. Al-Hakim berkata, hadis yang dinyatakan itu menepati syarat Bukhari dan Muslim. Ini sahih lah mengikut dia lah, mengikut Al-Hakim. Tetapi dua ulama itu tidak menyebutnya dalam kitab mereka dalam Mustadrak Al-Hakim lah. Dalam hadis itu, Sa'id bin Jubair menyebutkan pendapat Ibn Abbas yang berkata, kerusi adalah tempat letak kedua-dua belah kaki Allah. Dan tiada siapa tahu keluasan arash melainkan Allah SWT. Kalau ikut riwayat itu disebut gitulah nah. Abu Dzar radhiyallahu berkata bahawa beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Mal kursiyyu fil arsy illa ka halqatin min hadidin ulqiyat baina zahrai falatin min al-ardi." Maksudnya perbandingan antara kerusi dan arash itu ibarat baju besi yang dilemparkan di tengah-tengah padang pasir yang luas. Ada kata cincin dah. Halqatin min hadidin, cincin lah. Baju besi tahu lah. Nah, kalau kira kat terjemahnya halqan. Cincin lah, cincin besi lah. Dilemparkan di tengah-tengah pada pasir yang luas. Nah. Menurut kebanyakan ulama salaf, kursi ibarat anak tangga yang berada di hadapan arash. Ada. Kursi ni ibarat anak tangga yang berada di hadapan arash. Kira gitulah bawah dia. Syarah At-Tahawiyah muka surat 312 hingga 313, rujuk Al-Qaul Mufid syarah Kitab At-Tauhid jilid 3 muka surat 393 hingga 394. Habis lagi kita ada perbahasa dia, kita kiranya aras tu berbezalah, yang pentingnya gitulah cerita dia dah. Hakikatnya tak tahu dah. Cumanya kalau kita ingat kita cerita tentang astronomi lah, betapa luas dah alam ni. Tak peliklah luas setara tu dah. Aras Allah dah. Yang ke-13 dah, mencela waktu. Ada. Bahawa yang ke-13 mencela waktu. Soalannya, ada sebuah hadis menyebutkan la tasubbul waqta fa innallahu wal waqtu. Maksudnya janganlah kamu mencela waktu kerana sungguhnya Allah itu adalah waktu. Adakah hadis ini sahih daripada Rasulullah SAW? Jika ia sahih, bagaimanakah cara kita memahaminya? Jawapannya, lafaz sebenar hadis itu ialah la tasubbul dahra. Ni betul dah. Bukan la tasubbul waqta dah. La tasubbul dahra. Fa innallahu wad-dahru. Maksudnya janganlah kamu mencela masa kerana Allah itu adalah masa. Riwayat Muslim nombor 5827. Lafaz dia betul tu dah. Dalam riwayat lain dinyatakan qala Allahu azza wa jalla yu'dhini ibnu Adam yaqulu ya khaybatad dahri. Fala yaqulanna ahadukum ya khaybatad dahri fa inni ana ad-dahru. Uqallibu lailatu aqallibu lailahu wa naharahu fa idza syi'tu faqabattuhuma. Maksudnya Allah Azza wa Jalla berfirman, anak Adam menyakitiku dengan berkata, wahai masa yang celaka ni. Aku Arab ke apa? Ya khaybatad dahri katanya. Wahai masa yang celaka. Oleh itu janganlah kamu berkata wahai masa yang celaka. Sebab aku adalah masa yang katanya. Fala yaqulan ahadukum ya khaybatad dahri fa inni ana ad-dahrunya. Gitulah. Akulah yang melakukan pertukaran antara malam dan siang. Jika aku mahu, aku akan memberhentikan kedua-duanya. Riwayat Muslim nombor 4267. Berarti Malaysia pun akan terjadi bencana yang sangat hebat lah. Akan berjadi taufil lah, panas melampau, sejuk melampau, yang akan jadi ribut yang melampau dah. An-Nawawi rahimahullah berkata, para ulama berpendapat hadis itu membawa masuk yang terselindung majas. Puncanya ialah kerana orang Arab sering mencela masa jika mereka ditimpa musibah seperti kematian, penuaan, hilang harta benda dan sebagainya. Orang kafir dulu, orang Arab dulu, ia akan cela lah. Sama ada menggunakan ungkapan di atas atau ungkapan-ungkapan yang lainnya yang cela masa yang penting. Hadis bermaksud janganlah kamu mencela pembuat malapetaka, kerana ia berarti kamu mencela Allah juga dah. Cela masa, cela gapo pun semua tu Allah belaka buat dah. Dialah yang mencipta dan menurunkan malapetaka tersebut, sedangkan masa tidak mempunyai sebarang kuasa sama sekali. Masa bahar pun dah. Jadi ilmu kalam, ilmu gapo je behal masa tu makhluk. Kalau dah masa dah. Kalau masa tu makhluk bukan Tuhan lah. Tapi bapa sebut ana dahru dah.
Bahkan ia adalah antara makhluk Allah juga dah. Masa pun makhluk Allah ni. Ringkasan Syarah Sahih Muslim jilid 3 musallam 15. Jadi Imam Muslim kata, Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Jadi masa tu walaupun sebut nadah tu bukan nak Allah masa, tapi Allah yang buat masa dah. Allah yang dengan kehendak Allah masa tu berlaku, bala petaka bala ke mari pun dengan izin Allah. Perlu dah diketahui bahawa kalimat ad-dahr masa tidak termasuk nama-nama Allah Asmaul Husna, tetapi Allah merupakan pencipta kepada masa tersebut. Hal ini berdasarkan hadis di atas yang menyebutkan bahawa Allah lah yang menukarkan malam dan siang. Jadi yang menukarkan sesuatu dengan yang tukar itu tidak boleh disamakan sama sekali dah. Tak serupa dah Allah yang tukar masa dengan masa sendiri lain. Pelakunya adalah Allah dan yang diperlakukan itu pula adalah masa. Fatwa Al-Aqidah oleh Syekh Ibn Uthaymin jilid 1 muka surat 63. Firman Allah SWT, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Maksudnya dan mereka berkata tiadalah hidup yang lain selain daripada hidup kita dunia ini. Kita mati dan kita hidup silih berganti. Tiadalah yang membinasakan kita melainkan peredaran masa sahaja. Surat Al-Jasih ayat 24. Ini kata-kata kafir dah. Ibnu Katsir mengatakan bahawa Imam Syafi'i, Abu Ubadah dan yang lainnya berpendapat hadis di atas disebabkan kepercayaan karut masyarakat jahiliyah. Apa timbul hadis atas? Kerana orang zaman jahiliyah tu anggap masa ada kuasa lah. Hadis di atas disebabkan kepercayaan karut masyarakat jahiliyah. Apabila dilanda kesusahan, bencana atau malapetaka, mereka sering mengucapkan kata-kata tersebut padahal pelakunya adalah Allah. Perbuatan mereka itu sebenarnya seolah-olah mencaci Allah. Oleh itu dilarang mencaci masa, kerana Allah lah yang menciptakan masa dan seluruh perbuatan. Jadi disebabkan padanya kepada Allah ni semua ni masa Allah yang cipta dah. Inilah tafsiran terbaik berkenaan dengan ayat tersebut. Dan maksud yang sepatutnya rujuk Ibn Katsir jilid 4 muka surat 152. Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah pernah ditanya tentang persoalan yang sama. Beliau menjawab, perkara ini terbahagi kepada 3. Pertama, jika hanya memberitahu tanpa disertai tujuan mencela. Royak saja tapi bukan tujuan mencela. Contohnya seorang mengadu yang dia amat letih disebabkan cuaca pada hari itu amat panas dan atau sejuk. Hal itu dibolehkan. Bukan cela je, royak je. Oh, panas benar kita ni demam kediri dah. Kira-kira panas ni jadi demam lah, hujan demam lah dah, sejuk sangat. Jadi kita cerita tu berdasarkan cuaca dan kita tak cela pun, kita nak beritahu sajalah. Ni boleh lah dah. Yang kedua, mencacinya berserta keyakinan seolah-olah masa lah adalah penyebab kepada suatu malapetaka walaupun dia kata dengan izin Allah. Ni kena faham lah. Syirik kecil kau hina tidak masuk tak? Tidak serata kata bukan syirik, dia bukan dah. Ataupun tidak serata hina Allah pun bukan maksudnya. Kalau hina sungguh, caci Allah sungguh, kafir lah. Tapi masalah ni bukan caci Allah, dia caci masa dah. Nampak je seolah-olah yakin masa tu penyebab. Nah, klik tengah kekecek dia. Tapi kita tak boleh jatuh hukum kafir lalu dah. Anggap dia kata masa tu Tuhan, bukan dah. Hal ini termasuk syirik besar kerana menyandarkan peristiwa yang berlaku itu kepada selain Allah. Kalau dia yakin, bukan seolah-olah. Kalau yakin sungguh memang kafir sungguh. Kalau seolah-olah tu belum lagi yakin dah. Tapi kalau yakin dia betul-betul masa tu macam tu, kafir lah dia. Ketiga, mencaci masa tapi dalam masa yang sama meyakini bahawa pelakunya adalah Allah. Dia caci masa tapi tahu Tuhan je buat masa ni dah. Dia mencacinya kerana tidak ingin bencana itu terjadi ke atas dirinya dah. Perbuatan itu tetap haram kerana ia bercanggah dengan sifat sabar yang amat tuntut dah. Ni kata haram ataupun syirik kecil pun ni lah nah. Namun tidaklah sampai kepada peringkat kafir besar lagi lah, kafir sungguh ni. Ini kerana dia tidak mencaci Allah secara langsung. Fatwa Al-Aqidah jilid 1 muka 197. Ada orang tanya, siapakah yang mencipta Allah? Soalan ada orang tanya, suatu hari saya pernah menceritakan pada orang kafir bahawa Allah lah yang menciptakan segala-galanya dah. Alam ni semua Allah buat dah. Bukan nature ni Tuhan dah, wahdatul wujud dah. Alam ni semua Tuhan, bukan Allah. Pencipta suku, alam ni suku dah. Tanpa diduga mereka bertanya kembali kepada saya, siapa pula yang menciptakan Allah? Kafir ni orang putih mana tanya. Royak semua sekali Allah cipta. Dah. Sekali siapa cipta Allah dah? Bagaimana Allah boleh wujud tanpa permulaan dah? Dia bengok dah. Tak ada permula. Siapa dia buat? Itulah Tuhan, tak ada permulaan. Tapi orang putih mikir pelik lah. Apakah cara terbaik untuk menjawab persoalan sebegini? Jawapannya, pertama, persoalan sebegitu termasuk soalan yang sesak.
Dah, sekiranya kita memberikan jawapan bahawa Allah dicipta oleh pencipta, sudah tentu penyoal akan bertanya balik, siapakah yang menciptakan pencipta Allah itu dah? Dan siapakah pula yang mencipta pencipta Allah itu, tak berhenti lah dah. Demikianlah seterusnya sehingga tiada akhirnya sama sekali. Keadaan ini mustahil berlaku. Okey, semua makhluk dicipta oleh Allah. Semua makhluk dicipta oleh pencipta yang satu, iaitu Allah. Belaka ya. Tiada siapa pun yang mencipta Allah, kerana dialah telah menciptakan segala-galanya. Inilah jawapan yang paling sesuai dengan logik akal. Habis berhenti situ lah. Dia nak memikir pelik, tak sedap layan lah. Kata ceritanya sekat tu. Mesti ada penghujungnya. Penghujungnya Allah yang mencipta, asal penciptaan. Kedua, Rasulullah SAW pernah memberitahukan kita cara menangani persoalan begini. Ada hadis cerita pasalnya. Abu Hurairah berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. Maksudnya umat manusia akan senantiasa bertanya-tanya sehinggalah dibisikkan ke dalam hatinya. Ada benda dalam hati perut je nak tanya dah. Allah lah yang mencipta makhluk ini. Lalu siapakah yang menciptakan Allah? Yang ketanya juga dah. Allah cipta alam ni. Siapa cipta? Allah pula dah. Sesiapa yang mengalami keadaan seperti itu, maka katakanlah aku beriman kepada Allah. Baik Muslim nombor 134. Jumpa nak kafir pun. Malah bahan Allah. Aku beriman kepada Allah. Selesai dah. Ikut murah nak mikir pelik-pelik dah. Dalam hadis yang sahih lain dinyatakan tambahan kepada riwayat di atas, iaitu dengan menyebutkan aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Amantu billah wa rasulihi. Selain itu, baginda juga meminta siapa yang mengalami perasaan yang sama, siapa-siapa berasa perasaan yang sama, memohon perlindungan pada Allah daripada Allah, apa-apa pun minta perlindungan daripada Allah dan berusaha membuang jauh-jauh persoalan sebegitu dari hatinya. Muslim nombor 134 hingga 135. Ketiga, antara dalil yang menunjukkan kewujudan Allah ni tiada permulaan adalah seperti berikut. Sabda Rasulullah SAW, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'un wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un. Maksudnya, ya Allah, engkaulah yang awal dan tiada sesuatu pun sebelummu. Engkaulah yang akhir dan tiada sesuatu pun selepasmu. Riwayat Muslim nombor 2713. Sabda Rasulullah SAW, kana Allah wa lam yakun syai'un ghairah. Maksudnya Allah telah wujud sebelum sesuatu dan tiada sesuatu pun selainnya. Allah wujud tu ada dah dia dah. Apa benda lain ada. Riwayat Bukhari nombor 3020. Terdapat banyak dalil dalam Al-Quran berhubung dengan masalah ini. Orang mukmin mesti yakin. Dan tidak boleh sedikit pun rasa ragu-ragu dah. Sebaliknya orang kafir dan munafik sentiasa ingkar dan sentiasa ragu. Adalah buah ragu dia. Fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid. Setakat itulah bab beriman pada Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa hamdika subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.